Assalamualaikum. Kali ini kita akan lihat berkenaan dengan proses pengangkutan. Sebelum ini kita dah tahu sedimen terhasil daripada aktiviti luluh hawa kebanyakannya, di mana luluh hawa menyebabkan batuan yang pejar, yang ekspos ke di permukaan bumi pecah kepada partikel yang lebih halus dan lebih halus. So, akhirnya partikel-partikel yang terhasil di kawasan luluh hawa itu, dia akan terhakis, dia akan diangkut dan dienapkan di tempat lain. So, kali ini kita akan lihat proses pengangkutan. Proses sakisan, pengangkutan dan pengenapan, dia dikawal oleh hukum-hukum fizik. Yang mana ejen-ejen pengangkut yang akan membawa partikel sedimen daripada tempat asal dia terbentuk kepada tempat lain, tempat baru, ialah angin, air, glasier dan juga graviti. Graviti berlaku di tempat yang mempunyai profil curug, di mana partikel di atas akan turun disebabkan oleh graviti. So, untuk memahami proses pengangkutan, angkutan sedimen oleh air, angin, glasier dan sebagainya, kita kena lihat kita kena tahu sifat-sifat fizik dan properti cecair angin, air, glasier yang mengangkut sedimen tadi. Okey, dua properti penting yang perlu kita tahu ialah density dan viscosity. Ketumpatan, density, viscosity, kelikatan benda ini memainkan peranan yang penting. Macam mana partikel itu diangkut. Umumnya partikel diangkut secara dua kaedah. Satu, secara laminar flow, aliran laminar, dan satu lagi secara turbulen, bergelora. So, yang mana laminar ni, apabila sedimen diangkut secara selari antara satu sama lain. Kalau partikel itu diangkut di bahagian dasar, so dia akan bergerak di bahagian dasar. Kalau yang terampai di bahagian tengah, dia akan terus terampai ke bahagian tengah. So, kalau yang bergelora, partikel tadi berkecamuk. Sekejap naik ke atas, sekejap naik ke bawah, turun ke bawah. So, dia boleh diangkut secara bergelora ataupun secara laminar. Dan kedua-dua ini akan ditentukan oleh density dan juga viscosity. Dia ada formula dia, nanti saya tunjukkan. Selalunya jika laju aliran tadi perlahan, air bergerak perlahan, dia ada tendensi untuk laminar. Tapi air yang sama, kelikatan yang sama, viscosity yang sama, bila dia bergerak laju, dia akan berubah menjadi bergelora. Okey, laminar, bergelora, yang saya sebutkan tadi. Dan satu lagi, apabila aliran air tadi, terutamanya laminar, diganggu ataupun dihalang oleh sesuatu objek ataupun permukaan yang tidak rata, yang tidak lurus, aliran tadi akan aliran laminar ini akan mengalami sedikit perubahan, yang mana ada putaran eddy yang berlaku di sini. Bila ditahalang, so ada putaran eddy di sini. So, ini akan memainkan peranan yang penting untuk membentuk struktur sedimen. Okey, satu hukum penting dalam proses angkutan sedimen adalah hukum Stokes. Dia ada beberapa hukum. So, salah satu yang penting,
zarah yang kecil akan terenap lebih jauh atau terkemudian daripada zarah yang besar. So, zarah ini mempunyai ketumpatan yang sama, satu besar, satu besar kecil. Bila diangkut oleh angin ataupun air, so yang halus ini, yang kecil ini akan diangkut lebih jauh daripada yang kasar. Itu maksud dia. Dan hukum Stokes ni dia merujuk kepada partikel yang berbentuk spiral. So kalau ada partikel yang berbentuk tipis, contohnya daun kayu, so hukum ni tak terpakai. So hukum ni juga kalau kita lepaskan dua partikel yang sama ketumpatan, satu besar, satu kecil, so yang besar akan jatuh ke bawah lebih cepat, dia akan sampai ke dasar lebih dahulu berbanding yang bersaiz halus. Dan kalau ada dua partikel yang berbeza saiz tapi berbeza ketumpatan, saiz kecil tapi ketumpatan tinggi, satu lagi saiz besar tapi ketumpatan rendah. So satu kecil, satu besar, ketumpatan berbeza tapi dia mempunyai taraan hidrolik yang sama. Contoh, kuarsa yang besar dengan mineral berat yang kecil. So kalau dia terletak dalam taraan hidrolik yang sama, dua-dua akan diangkut serentak, akan dienap serentak. Kalau kita lepas daripada tempat tinggi dalam cecair tadi, so yang besar dan yang kecil dia akan jatuh serentak. Okay? Dia akan jatuh serentak. Satu lagi, nombor Reynolds. Nombor Reynolds dia ada formula dia. Ini formula number Reynolds. So number Reynolds ini dia menentukan sama ada aliran tadi laminar ataupun bergelora. Yang mana number Reynolds yang rendah, bendalai mengalir secara laminar. Untuk number Reynolds yang tinggi, bendalai tadi akan bergerak secara bergelora. So untuk number Reynolds ni, number Reynolds UdP, U besar adalah hal laju zarah, D diameter dia, P ketumpatan zarah, dan U bawah ni adalah kelikatan bendalai. Jadi kalau untuk kita dapatkan number Reynolds yang rendah, so kita perlukan number U ataupun kelikatan bendalai yang tinggi. Jadi kalau kita ada dua bendalai, satu air biasa, satu lagi minyak hitam. Okey, minyak injil. Dua-duanya mempunyai kelikatan yang berbeza. So yang air ini, jika kedua-duanya bergerak pada hal laju yang sama, dengan kata lain hal lajunya laju, so yang air ini akan bergerak, ada tendensi untuk bergelora berbanding dengan minyak injil tadi sebab kelikatannya tinggi. Okey, mekanisme pergerakan zarah. Macam mana zarah bergerak dalam medium air ataupun udara? Dia boleh berguling, mungkin juga dia melantung, atau mungkin dia terampas. Kalau dia berguling, ini bahagian dasar, ini air yang mengalir ataupun udara yang bertiup. So yang berguling, beban tadi dia akan sentiasa berada di atas permukaan dasar sungai contohnya. Kalau yang melantung, kadang-kadang dia naik, kemudian dia jatuh balik, dia bergerak, naik, jatuh balik. So dia sentiasa sentuh permukaan. Kalau dia melompat, dia akan jatuh balik. Dan satu lagi yang ampaian ni, dia tak menyentuh dasar, dia terampai di dalam bendalai ni, sama ada di bahagian bawah, tengah ataupun atas. So partikel akan bergerak dengan tiga cara ini. So dua cara yang atas, berguling
Okay, berguling dan juga melantum ni, rolling dan saltation ni, ini kita panggil beban dasar. Kita panggil beban dasar, manakala yang terampai di dalam bendalai tadi, kita panggil beban ampaian. Suspended load. So, umumnya dari segi saiz, yang ni lebih kasar berbanding dengan saltation ni, loncatan ni, dan yang ampaian ni paling halus. Okay, yang ampaian ni paling halus. So, kalau kita lihat sini, angin bertiup, ada debu-debu yang berterbangan itu adalah ampaian. Manakala yang bergerak di bahagian dasar, sama ada bergulir ataupun melantum, itu adalah beban dasar. Okey, satu istilah yang penting yang kita kena tahu adalah halaju genting ataupun halaju ambang ketika velocity. Satu partikel yang berada di atas dasar sungai ke apa, so bila ada air mengalir ataupun angin yang bertiup, kelajuan bendalai untuk memulakan pergerakan partikel itu yang dikatakan halaju genting. Dan halaju genting makin besar saiz partikel, makin berat partikel, halaju gentingnya makin tinggi. Jadi kalau kita ambil contoh, kita nak tolak satu kereta. Okay. Seorang tolak tak boleh. Dua orang tolak pun tak boleh. Kemudian datang 4 orang tolak, barulah kereta tu boleh bergerak. 3 pun tak bergerak. Kalau lebih lagilah mudah dia bergerak. Jadi halaju genting untuk kereta tadi, untuk kita bergerak tadi, untuk kita tolak bergerak, 4 orang. Tapi bila kereta tu dah mula bergerak, okey, orang yang keempat rehat, ada 3 orang bergerak, 3 orang tolak, masih gerak. 2 orang, seorang lagi keluar, tinggal 2 orang yang tolak kereta tu masih lagi bergerak. Dan seorang lagi keluar, bila seorang keluar, seorang yang tolak, dan kereta ini tak bergerak lagi dah. Dah tak ada upaya dengan seorang. Jadi halaju genting 4 orang. Tapi bila kereta tu dah bergerak, dengan daya 2 orang, dia masih boleh bergerak. Okay? Itu yang dimaksudkan dengan halaju genting. Okay, kita lihat gajah ni. Gajah ni, ini adalah saiz partikel. Bahagian bawah ni saiz partikel makin besar ke sana. Dan ini adalah halaju bendalai. Tak kisahlah angin ke, air ke, glacier ke. Ini salah satu contoh air. So, dalamnya ada 2 graf. Satu yang ini deposition of backload, pengenapan sedimen dasar. So, yang atas ni hakisan pasir dan gravel. Hakisan pasir dan gravel. So, ini yang atas ini adalah halaju genting. Kita ambil contoh. Kita ada satu sedimen bersaiz 1 mm pasir kasar. 1 mm partikel saiz kasar. So, dia di bahagian dasar. Kemudian kita alirkan air. Kita alirkan air daripada tak bergerak hinggalah air itu naik perlahan-lahan. So, partikel tadi dia akan statik di situ, tak bergerak sehinggalah dia sampai ke sini. Halaju genting. Bila sampai ke sini, barulah partikel ini bergerak. Makin tinggi, makin lajulah dia bergerak. Kemudian bila halaju bendalai ni jadi makin perlahan, makin perlahan, partikel ni tadi, bila halaju ni perlahan, bila dia sampai ke sini, dia masih lagi bergerak. Di bawah halaju genting, dia masih lagi bergerak sehinggalah dia sampai ke garisan ini. Barulah
sedimen tadi tak nak. Okey, sedimen tadi tak nak. Jadi laju genting ni lebih tinggi daripada laju untuk menggerakkan partikel yang sudah pun bergerak. Dan satu lagi kalau kita lihat di sini, laju genting makin tinggi, makin kasar saiz partikel, laju yang diperlukan makin tinggi, laju gentingnya makin tinggi. So makin rendah, makin halus partikel, laju gentingnya makin rendah. Tapi kalau kita lihat di sini, bila dia sampai masuk ke kawasan lempung, laju genting ni tinggi semula. Okey, tinggi semula. Ini adalah hakisan untuk lumpur. So, mengapa? Sebab lumpur ataupun lempung dia ada daya tarikan antara satu sama lain, antara partikel. Itu yang menyebabkan kelajuan genting dia tinggi. Okay, dalam kes lempung terdapat satu daya kohesif, dia jelekit antara satu sama lain. So itu sebab di bahagian sini lempung, laju genting dia tinggi balik. Itu sebab di kawasan pasang surut, air pasang surut, bila air mula pasang ataupun air mula surut, lajunya tinggi, bergerak makin laju sehinggalah akhirnya dia akan berhenti. Akhirnya air laju tadi akan berhenti ataupun menjadi kosong pada paras air paling tinggi dan juga paras air paling rendah. So masa tu sedimen lumpur yang tak nak. Tapi bila dari pasang kepada surut, laju air makin bertambah, lumpur tadi dia maintain, dia tak diangkut. Sebab itulah kita dapat satu struktur sedimen yang dipanggil mud couplet, yang mana selang lapis halus lumpur dengan pasir. Lumpur pasir yang menggambarkan penginapan semasa waktu di sekitar pasang surut. So kalau tak ada daya jelekit ni, kohesif ni, lumpur yang tak nak sewaktu air pasang dan ataupun waktu air surut, so dia akan diakis oleh arus. Tapi itu tak berlaku sebab adanya daya kohesif.